Tuan. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila Hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala al-kiram washabizam syamilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imam muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Al-bab syarqallahul azim. Kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang mati Pak Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa, jasa penari, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian fiqh ataupun fiqh daripada kitab Misbahun Duja, syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan pengajian kita insyaAllah akan membukakan pintu kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita lihat bahagian kedua, rukun iman. Bahagian kedua itulah rukun iman di muka surat 36. Yang ada kitab muka surat 36, yang tak ada dengar saja. Baik, qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, iaitu dunia dan juga akhirat. Faslun, bermula di satu fasal. Arkanul iman sittatun. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Faslun, bermula ini satu fasal. Arkanul iman. Bermula rukun iman itu terdapat sittah, terdapat 6 perkara. Rukun iman terdapat 6 perkara. Mana dia rukun iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallah. Bahawa itulah bahawa kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kamu beriman dengan para malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, dan kamu beriman dengan kitab-kitab. Wa rasulihi, dan kamu beriman dengan para rasul. Wa yaumil akhir, dan kamu beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Wa bil qadri khairi wa syarri, dan kamu beriman dengan qadar baik dan juga qadar buruk minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dikatakan sebagai arkanul iman, rukun iman. Cuma apakah makna iman? Iman maknanya tasdik, percayalah. Kalau kita langsung daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini,
Mana iman ialah at-tasdiq. Apa saja dikatakan tasdiq, membenarkan, maka dikatakan iman. Ada sebagai ulama dikatakan mana iman itu ialah iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, kemudian pengakuan dengan lidah, dan juga beramal dengan anggota badan. Itu juga dikatakan sebagai iman. Tetapi kalau sepakat ulama dalam mazhab di sunnah ini, mana iman itu hanya sekadar tasdik. Tasdik membenarkan apa pun, maka dah dikatakan sebagai iman. Tidak perlu kepada kata ikrar bil lisan, amal jawarih dan sebagainya. Kerana perkara itu ada juga khilaf ulama dalam bab contohnya masuk Islam mestilah kita syahadah. Itu pun ada khilaf antara ulama juga lah. Itu juga dengan amalan, itu pun ada khilaf antara ulama. Tapi yang sepakat ulama ialah tasdiq bil qalbi, membenarkan hati pun dah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau tidak ada ikrar bil lisan ini pun akan terjadi fitnah juga. Akan terjadi fitnah kerana antara syarat masuk Islam ini mesti ada tasdiq, membenarkan membenarkan hati, kemudian ikrar bil lisan. Ikrar bil lisan mana melafazkan dengan lidah kita, menyatakan kita beriman kepada Allah SWT, seperti dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah, guna asasi, dan aku nak asasi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ataupun diucapkan aku nak asasi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan aku nak asasi sesungguhnya Muhammad itu adalah merupakan Rasul dia dan juga hamba dia lah. So maknanya sebenarnya ada khilaf ulama segi menuturkan perkataan syahadah itu. Kenapa? Kerana bagi sebahagian daripada orang yang bisu kan, maka sudah tentu dia tak boleh mengucap kalimah syahadah. Jadi jalan keluarnya itulah mestilah dia memberikan sesuatu mensyaratkan dengan tangan, menyatakan dia ada mengucap kalimah syahadah. Baik. Jadi makna rukun iman itu ada 6 perkara. Jadi kemudian kita lihat di sini, beriman di sini bermaksud beriktikad dengan yakin dan pasti dan jazam putus di dalam hati terhadap semua rukun itu. Terhadap semua rukun itu. Beriman di sini bermaksud beriktikad dengan yakin ataupun pasti dan putus ataupun jazam di dalam hati terhadap semua rukun ini, tanpa ada sedikit pun perasaan waham, tanpa ada sedikit pun perasaan syak atau ragu-ragu, dan tanpa ada sedikit pun perasaan zan ataupun sangkaan yang kuat. Ketiga-tiga perkara ini tak boleh. Mestilah dalam bab iman ini mestilah kita yakin 100%. Contohnya Allah Ta'ala itu wujud, ataupun alam ini jadi dengan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ini tak boleh terjadi dengan sendirinya, mesti ada pencipta, iaitu Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Dan kita percaya Nabi Muhammad itu ialah Nabi yang terakhir. Jangan bila orang kata Muhammad itu bukan yang terakhir, kita pun kata ya ke? Macam ragu-ragu kan? Ya ke? Nabi Muhammad itu bukan yang terakhir. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, mestilah kita kata Muhammad itu wajib dia yang terakhir. Tidak ada lain lagi selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena menangkislah perkara-perkara tersebut. Seandainya ada golongan tertentu yang mendakwa Muhammad ini bukan yang terakhir sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul. Kemudian peringkat-peringkat iman ataupun maratib iman. Iman terbagi kepada beberapa perkara. Okey, di sini ada nyatakan bahawa iman terbagi pada 5. 2, 3, 4, 5 5 pembahagian iman. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ayan ataupun iyan. Dan yang keempat ialah iman hakun, iman hak. Dan yang kelima ialah iman hakikat. Iman hakikat. Okey, apakah perbezaan di antara iman-iman tersebut ini? Yang pertama iman taklid. Ini tingkatan yang paling rendah lah. Sama juga kadang-kadang dalam suatu bab kadang-kadang ada pelbagai tingkatan.
Contoh dalam bab puasa. Puasa pun ada tingkatan orang puasa. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul awas. Itu juga dalam bab tawakal. Tawakal pun ada tingkat tawakal yang peringkat rendah. Ada tawakal tingkatan mutawasid, pertengahan. Dan ada tawakal tingkat aliyun, tawakal tingkat tinggi. Itu juga tuan dalam bab iman ini. Iman pun ada tingkatan-tingkatan, juga martabat-martabat. Yalah. Yang pertama iman taklid. Iman taklid ataupun iman hanya mengikut-ngikut saja. Iaitu yakin atau beriman tetapi menyandarkan keyakinannya kepada orang lain, yang ini mengikut saja orang lain kata, tanpa mengetahui dalil sama ada dari Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Imannya sah tetapi dia dianggap berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah kerana tidak mahu memerhatikan atau mencari dalil. Jika dia mampu melakukan demikian, jika dia mampu melakukan demikian, itu dikatakan iman taklid. Dia yakin dan percaya, yakin percaya, tapi dalam bab mencari dalil dia malas. Malaslah mengaji ni, malaslah belajar ni. Kau yakin tak Allah Ta'ala wujud? Yakin. Kau yakin tak kata bumi ni cipta Allah Ta'ala? Yakin. Kau yakin tak ada para malaikat? Yakin. Semua yakin. Tapi dalam bab mencari dalil ataupun hujah, mana keyakinan kau? Setiap satu benda yang kita nak beriman tu, nak kita kata nak pegang, mesti ada dalil dan hujah kan? Mesti ada dalil dan hujah. So apa dalil, apa hujah dia? Mesti juga ada contoh dalam sifat 20. Dalam kata mengaji sifat 20. Kenapa kata Allah Ta'ala wujud, kidam dan sebagainya? Mesti ada dalil dan hujah kamu nyatakan begitu. Tak boleh kita hanya cakap-cakap itu saja. Okey? Jadi tuan-tuan, iman taklid ialah yakin yang ini beriman tetapi menyandarkan keyakinan kepada orang lain, yang ini mengikut saja orang lain cakap tanpa mengetahui dalil akli ataupun nakli dari Quran ataupun hadis baginda Rasulullah SAW. So iman yang macam ni tuan-tuan, imannya sah tetapi dianggap masih lagi berdosa. Masih lagi dianggap berdosa kerana tidak mahu memperhatikan atau mencari dalil. Dan jika dia mampu berbuat demikian, kalau dia mampu buat demikian, mampu usaha nak belajar mengaji tetapi dia malas mengaji, maka dia kira sebagai orang yang masih asi. Asi mana orang berdosa lah. Mukmin asi, orang yang beriman tapi dalam konteks kategori masih lagi berdosa kerana malas nak mengaji, malas nak belajar dan sebagainya. Sedangkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap orang muslim. Utlabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Kan wajib cari ilmu, betul tak? Wajib cari ilmu tu kan, apalagi dalam konteks ilmu agama ni. Apa tujuan cari ilmu? Kerana kita nak menghilangkan kata waham-waham yang terbelenggu dalam kepala otak kita ni, kesambaran benda yang tak jelas, yang sama-sama dan sebagainya, atau pentingnya mengaji, belajar dan sebagainya. Okey, so ni yang pertama iman taklid. Iman taklid ni tak kuat lah, tak kuat. Yang kedua iman ilmu, iaitu mengetahui perkara-perkara akidah dengan dalil-dalilnya. Ia termasuk dalam kumpulan ilmu yakin. Dia termasuk dalam kumpulan ilmu yakin. Dia ada 3 yakin tu. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga haqqul yakin. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin. Haqqul yakin. Okey. Jadi iman ilmu ni iaitulah mengetahui perkara-perkara akidah dengan dalil-dalil sekali, berbeza dengan orang taklid. Dan orang ni tuan-tuan, dia termasuk dalam kumpulan orang yang memiliki ilmu yakin. Untuk iman taklid dan ilmu yakin ini, orang yang beriman yang dengan keduanya masih lagi terhijab ataupun mahjub daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni masih lagi terhijab. Tingkatan ilmu dia masih rendah lagi lah. Dia sama macam orang mubtadi. Mubtadi mana orang yang baru nak belajar. Dia ada mubtadi, ada mutawasid dan juga muntahi. Kan dalam konteks kita belajar kan, mesti ada orang kelas rendah lah, kita baru belajar kelas 1, betul tak? Kelas 1. Kalau mutawasid tu dia dah kelas dah pertengahan, kelas 3,
Kalau mutahi tu dah kelas 5, kelas 6, kelas 7 dan sebagainya kan. Jadi orang mubtadi ni kira orang permulaan dah tak? Pernah dengar kat kitab tuan namanya Kifayatul Mubtadi? Dah dengar tak? Satu kitab namanya Kifayatul Mubtadi. Okey. Kitab Kifayatul Mubtadi ni dia menceritakan tentang bab akidah dan juga bab fiqh. Ni kitab lamalah. Kifayat ataupun kaedah ataupun cara mubtadi kepada orang-orang yang permulaan di dalam bab mengaji agama. Okey. Jadi orang yang iman taklid ataupun iman ilmu, jadi orang itu dan masih terhijab, terinding daripada orang kata mengenali akan zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya ilmu ni tak kuat lagi lah. Yang ketiga iman ayan ataupun a'yan, iaitulah ma'rifatullah ataupun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya serta sentiasa muraqabah. Muraqabah maksudnya dia merasai bahawa Allah Ta'ala sentiasa memperhatikan setiap gerak langkah dan juga apa yang kita buat. Allah Ta'ala tidak hilang dalam hatinya walaupun sedikit. Allah Ta'ala tak hilang dalam hati walaupun sedikit. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kehebatan Allah Ta'ala selalu dirasa dalam hatinya, seolah-olah dia melihat kehebatan itu. Inilah dia tuan-tuan dinamakan sebagai makam muraqabah. Makam muraqabah dan juga dinamakan juga sebagai ainul yakin. Digunakan sebagai, namakan juga sebagai ainul yakin. Okey. Ainul yakin ni dikatakan lebih tinggi ilmunya berbanding dengan berbanding dengan ilmu yakin. Macam saya kata tadi kan. Kan dia ada ilmu yakin. Yang kedua pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Jadi orang yang punya ilmu, kata tingkatan iman yang tahap muraqabah ataupun tahap ainul yakin ni, dia punya keyakinannya lagi tinggi, lagi kuat dan lagi jitu berbanding dengan orang-orang yang hanya tingkatan orang kata ilmu yakin saja. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam konteks belajar tuan-tuan, kadang-kadang di kalangan kita ni kan, bila ada pengajian tuan-tuan, dia akan datang dengan cepat. Dengar ada pengajian, berkojar pula lah datang. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap banyak kali pun baru-baru dia dah datang. Tuan, kita malam ni ada pengajian, jom nak datang sama-sama. Ya kau, dia kata. Okeylah, nanti saya datang lah. Kita tunggu-tunggu tak datang-datang. Kita pergi jenguk dah balik. Tuan, ke surau, ke masjid kita ada pengajian, jomlah kita datang. Ya ke? Okey. InsyaAllah nanti datang. Tak lama tu baru dia datang tuan. Ada 10 orang ni tuan, kita cakap sekali je. Kita mesej sekali, tuan, amalan ni pengajian. Okey, insyaAllah saya datang. Pokoknya walah datang. Tok guru ataupun ustaz belum datang, dia dah sampai dah. Tok guru ataupun ustaz belum datang, dia dah sampai tuan. Ini menunjukkan bahawa semangat dia nak mengaji itu begitu kuat dan mantap. Orang macam ni tuan-tuan, kita tak payah bagi motivasi pun dia datang. Ada 10 orang macam tadi, kumpulan yang satu lagi tadi, cakap tadi, mana kita kena beringat dia sebanyak kali baru dia datang. Ini orang macam ni, dia punya tingkatan motivasi dia tu, keinginan cari ilmu tu lemah ataupun kurang. Kurang sangat keinginan cari ilmu. Orang macam ni kita kena pesan banyak kali baru dia datang. Macam orang yang pertama tadi, kita pesan sekali pun dia datang dah. Malah dia akan tanya pula, pukul berapa? Pengajian apa malam ni? Kitab apa? Betul tak? Kitab apa nak ngaji? Dia akan tanya-tanya tu. Bertubi-tubi dia tanya pada kita. Mana semangat dia nak mengaji tu itu tinggi. Berbeza dengan orang tadi kan, banyak kali kita pesan baru nak datang. Kita jenguk. Itu pun kadang-kadang duduk belakang sekali. Duduk belakang sekali. Orang lelaki pertama tadi yang kita cakap tadi, dia duduk depan sekali. Duduk depan tu bukan tidur lah. Kerana ada sebahagian ni tuan-tuan duduk depan tapi tidur. Ada juga semangat dia nak mengaji tapi tidur tuan-tuan, pun tak guna juga. Datang dan dia fokus dan dia dengar apa yang dicakapkan oleh orang yang mengajar, ustaz ataupun ustazah ke, guru ke dan sebagainya. Ajar kan? Kemudian yang ketiga tuan-tuan, yang keempat, iman hakun. Iman hakun ialah melihat Allah dengan mata hati. Itulah dimasukkan dalam perkataan orang al-arif billah. Al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in.
Orang yang arif, dia melihat akan Tuhannya pada tiap-tiap sesuatu. Ini orang tingkatan arif bila dia melihat akan Tuhannya pada tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala yang bersifat, memanglah hakikatnya memang kita tak boleh nak hilang Allah Ta'ala pun. Selagi mana kita hidup dalam dunia tu tuan, memang kita tak boleh melihat zat Allah. Para Nabi dan Rasul-Rasul pun tak juga melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat saja. Okey. Jadi apakah maksud melihat di sini? Melihat dengan mata hati. Kata segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dengan segala sifat-sifat ma'ani yang ada pada Allah. Allah Ta'ala kata punya 7 sifat ma'ani. Allah Ta'ala bersifat kudrah, Allah Ta'ala bersifat iradah, berkehendak. Allah Ta'ala bersifat hayyun, berilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat sama, mendengar. Allah Ta'ala bersifat basar, melihat kan. Allah Ta'ala bersifat kalam, yang berkata-kata. Sifat ma'ani itu merupakan satu sifat yang duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak bercerai tanggai daripada zat Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan mengaji sifat 20 kan, kita akan tahu sifat ma'ani ialah satu sifat yang tidak bercerai tanggai daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan, sifat ma'ani ni dia ada ta'alluq dia. Sifat ma'ani dia ada ta'alluq. Sedangkan sifat manawiyah dia tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq ialah sifat ma'ani sajalah. Jadi kita lihat terjemahan tuan-tuan, orang yang kenal Allah melihat Tuhannya dengan mata hati pada setiap sesuatu, iaitu merasa dekatnya Allah Ta'ala pada dia. Bukan Allah Ta'ala berada pada semua tempat. Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Kalau orang kata Allah Ta'ala tu berada di langit, ini kalau tingkatan orang mubtadilah, orang baru nak belajar. Boleh kita kata Allah Ta'ala berada di mana? Allah Ta'ala berada di langit. Allah Ta'ala berada di langit. Itu tingkatan orang kata baru belajar, ataupun mubtadi, ataupun kanak-kanak baru belajar. Kalau anak kita tanya tuan, di manakah Tuhan? Allah Ta'ala berada di langit lah. Tapi bagi orang tingkatan yang dah ilmu dia dah lama mengaji, dah lama belajar, tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu berada di langit. Sedangkan Allah Ta'ala tu berada di mana-mana. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Walaupun ada hadis tentu, contohnya Allah Ta'ala turun pada 1/3 daripada malam. Allah Ta'ala turun daripada langit, turun ke bawah, tak? Langit dunia. Soalan macam Allah Ta'ala tu turun, Allah Ta'ala berada di langit, turun ke bawah. Tapi sebenarnya kalau kita mengaji bab tauhid, Allah Ta'ala tu tiada bertempat. Ala kulli syai'in, ala kulli makan. La fi kulli makan, tidak pada mana-mana tempat, tak ada tempat pun. Kalau Allah Ta'ala itu bertempat, samalah macam kita bertempat. Kita duduk kat mana sekarang ni? Kat situlah kita duduk. Kita sama ada kita duduk tepi masjid, ataupun kita duduk tengah masjid, ataupun kita duduk di luar masjid. Kita duduk bersandar ke ataupun tak bersandar sebagainya, sebenarnya kita bertempat duduk kat situ. Bila kita keluar daripada masjid, maknanya kita lagi bukan duduk dalam masjid, tapi bertempat di luar masjid. Sedangkan Allah SWT itu tidak begitu. Dia tidak bertempat. Jadi orang iman hakun ini sama seperti orang yang punya makam musyahadah. Makam musyahadah. Dan dinamakan juga dengan makam musyahadah ini ialah hakul yakin. Hakul yakin. Jadi orang yang memiliki iman ini akan terhijab daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia sudah merasakan keberkatan Allah Ta'ala daripada setiap gerak laku dia. Daripada setiap gerak laku dia, dia sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala itu dekat dengan dirinya. Faham kan? Kemudian di antara tiga tadi, cara kaedah yang paling mudah untuk kita nak kenal, nak bezakan di antara ilmu yakin, ainul yakin ataupun hakul yakin, cara yang paling mudah ialah contohlah seseorang tuan menceritakan kepada kita tentang sifat, contohnya Kaabah ataupun Baitullah. Ada orang pergi ke Mekah ataupun haji, umrah dan sebagainya, kemudian dia balik ke Malaysia, dia pun menceritakan tentang macam manakah bentuk Kaabah itu. Contohnya Kaabah 4 segi, kemudian kat Kaabah itu dia ada pancuran emas,
Kemudian dekat tepi Kaabah itu dia ada apa? Dia ada kata Hajar Aswad kan? Hajar Aswad ada kat sudut Kaabah tu. Kemudian dia ada rukun Syami, ada rukun Yamani sebagainya. Kemudian dia ada kiswah Kaabah. Kemudian Kaabah tu pun dia ada pintu. Kaabah tu pun ada satu pintu sahajalah. Okey, faham? Okey, jadi kemudian orang tawaf lah, orang tawaf di sekitar Kaabah tadi. Jadi orang yang pergi haji, balik pada haji ataupun umrah, mereka ceritakan macam mana bentuk Kaabah tadi. Kita tak pergi, contohlah, kita tak pergi. Jadi apa yang dicerita oleh sahabat kita tadi, kita yakinlah, oh ya ke macam tu. Ya ke? Tapi kita tak lihat lagi Kaabah tu. Kita tak lihat lagi dan kita tak pegang boleh Kaabah, tapi kita yakin apa yang dicerita oleh sahabat kita. Yang pertama, itu dikatakan sebagai ilmu yakin. Yang kedua iaitulah ainul yakin. Ainul yakin ni kita pergi ke sana. Tadi orang cerita kat kita, sekarang ni kita pergi sana. Kita naik flight, kapal terbang sebagainya, sama ada kita pergi umrah ataupun haji, dan kita masuk dalam kawasan Masjidil Haram itu, dan kita nampak Kaabah di depan mata kita. Macam manakah bentuk Kaabah itu? Dengan 4 segi dia. Lepas tu ada pancuran emas. Kemudian di tepi Kaabah tu ada Hajar Aswad. Kemudian adanya Hijr Ismail. Kemudian ada pula lagi tuan-tuan pintu Kaabah, ada kiswah Kaabah dan sebagainya. Dan dan orang tawaf kan, tawaf mengelilingi akan Kaabah tadi. Okey, sekarang ni kita dah nampak Kaabah. Cuma kita tak pegang lagi, tak sentuh lagi Kaabah itu. Jadi kalau hanya sekadar kita memandang sahaja Kaabah itu, dikatakan sebagai ainul yakin. Ainul yakin. Okey. Sekarang ni kita bukan lagi nampak aja. Kita pergi kat Kaabah tu. Pergi Kaabah tu, pegang, rasa sendiri macam manakah kata kiswah Kaabah tu macam mana, dia punya rasa dia, dinding Kaabah tu macam mana, kan? Semua lah tu. Lepas tu orang kata buat pula, orang kata kucur, orang kata Hajar Aswad dan sebagainya. Lepas tu buat takwaf semualah. Okay? Jadi orang yang tingkatan macam ni tuan-tuan, dinamakan sebagai hakul yakin. Hakul yakin. Maknanya bukan hanya dia ada ilmu yakin, bukan saja dia nampak dan dia pegang pula, dan dia merasai suasana keadaan tadi. Macam mana keadaan tawaf dengan orang yang ramai-ramai pergi dan sebagainya kan? Sambil itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey? Itu dikatakan sebagai tuan-tuan orang yang ada makam musyahadah ataupun orang yang ada makam hakul yakin. Kemudian yang kelima, ilmu hakikat, iman hakikat. Yang kelima, iman hakikat. Macam mana dikatakan iman hakikat? Iaitulah merasa fana ataupun lebu kerana ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mabuk ditenggelam dalam penciptaan kepadanya Allah. Tidak ada yang disaksikan oleh mata batinnya, mata hatinya, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Perbandingannya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan. Sudah pasti dia tak dapat melihat lagi orang yang berlayar. Kerana apa? Kerana sudah tenggelam di dalam air. Ini dikatakan iman hakikat. Mana orang tu kira dah fana dah. Fana pada binasa. Binasa ataupun hanyut, leburlah iman dia tadi. Dirinya itu dalam keadaan kata khusyuk dan tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merasakanlah segala gerak-gerinya itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mabuk dan tenggelam dalam kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dirinya tidak ada yang hidup yang hakiki, hanyalah malaikat Allah Taala saja yang hidup sebagai yang hakiki sebagai hidup. Baik. Jadi perbandingan orang macam ni, iman hakikat ni ialah seperti orang yang tenggelam di lautan. Sudah pasti dia tak dapat melihat lagi orang yang berlayar. Kenapa tuan-tuan? Kerana sudah tenggelam dalam air. Dah tenggelam dalam air mana nampak lagi kan? Tapi kalau dia kan terapuk baru dia nampak orang berlayar. Tak, itu pun orang kata itu pun kadang-kadang dilambung oleh ombak. Kejap nampak kapal berlayar, kejap tak nampak. Itu pun kalau orang timbul lah. Tuan-tuan pernah tengok kan, kalau dalam TV kan, movie sebagainya kan, macam mana orang yang terselamat daripada tenggelam, dia akan bergayut dengan papan dan sebagainya. Kemudian ombak yang besar, sesekali kadang dia nampak kapal yang berlayar.
Sekali dia tak nampak kapal itu. Kenapa? Kerana dilambung oleh ombak. Ombak pun dia naik turun kan. Bila ombak terendah baru dia nampaklah kapal berlayar. Bila ombak tu tinggi, dia tak nampaklah kapal tu berlayar. Dan orang atas kapal pun belum tentu dia akan nampak orang yang di bawah tu. Kerana orang di bawah tu kecil, sedangkan kapal saiznya besar. Kapal kegasian besar kan. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan dalam YouTube dan sebagainya, zaman sekarang tuan-tuan, berbagai jenis kapal yang besar telah dicipta oleh manusia. Lebih besar saiznya daripada kapal Titanic itu. Kan dulu sebut tentang kapal Titanic yang kata yang langgar dia punya ais tu, ais yang tenggelam, beribu orang mati tenggelam di Laut Atlantik tu dah. Okay, kalau zaman sekarang ni tuan, saiz kapal yang dibuat, kapal feri yang dibuat manusia tu dah, sebenarnya jauh lagi besar daripada Titanic tu. Berpuluh kali ganda saiznya lagi besar. Nampak tak? Itulah kehebatan antara ciptaan Allah Ta'ala bin Abrah kepada manusia itu tuan. Kapal-kapal yang saiz besar tu kan, kadang-kadang dia tak nampak yang orang yang duduk kat bawah, yang kata yang hanyut kat bawah. Dia tak nampak. Kita nampak kerana dia besar sangat, dia hanya perhatikan kat depan dia. Yang orang yang hanyut kat bawah ni tak nampak kadang-kadang. Kalau nampak pun tuan-tuan kira nasib-nasib lah. Nasib-nasib lah. Sebabnya kadang-kadang orang yang hanyut tu kan, walaupun kadang dia terpekik, terlolong dan sebagainya, minta supaya bantuan, tapi kapal besar dia tak ambil peduli apa-apa. Sebab apa? Mereka kadang tak nampak pun. Kita nampak orang yang bawah sebab kecil, kadang-kadang lambung ombak dan sebagainya. Itulah hakikatnya. Jadi orang yang tenggelam, orang yang iman hakikat ni dia fana atau tenggelam dalam musyahadah ataupun dalam kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian apa yang wajib dicapai oleh seorang ialah salah satu daripada dua yang awal tadi, iaitu iman taklid ataupun iman ilmu. Adapun tiga tingkatan yang terakhir seperti iman ayat, iman hakun dan iman hakikat, ia adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki sahaja. Okey. Jadi iman taklid dengan iman ilmu ini biasanya manusia akan cari sendiri. Manusia akan cari untuk mendapatkan ilmu sendiri. Tetapi kalau seorang itu dah sampai pada tingkatan iman ayat ataupun iman hakul atau iman hakikat, ini merupakan anugerah Allah Taala pada dia. Anugerah Allah Taala bagi dia. Dia tak cari benda tu. Tapi Allah Taala bagi dengan kurniaan dia, dengan limpah kurnia Allah Taala, maka dibagikan pada hamba-hamba yang sehingga dia sampai pada tingkatan iman ayat, iman hakun dan juga iman hakikat. Kerana apa? Kerana ia adalah dalam pengetahuan Allah Ta'ala sahaja yang diberikan tuan-tuan kepada mana-mana hamba-Nya yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi perkara ini tuan-tuan boleh dilihat dalam kitab Kasyiful As-Sajah, muka surat 19. So makna tuan-tuan, iman kita ni dia ada 5 tingkatan. Pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, yang ketiga iman ayat ataupun iyan, yang keempat iman hakun, dan yang kelima iman hakikat. Dua ini manusia usaha dapat. Kan? Dua ni iaitu iman taklid dan iman ilmu ni manusia akan usaha dan dapatkan dia. Sedangkan yang tiga ni iaitu iman apa tadi? Iman ayat, iman hakun dan juga iman hakikat ni ilmu yang Allah Taala anugerahkan pada mereka. Mereka tak cari pun ilmu, tak cari pun. Tapi disebabkan oleh Allah Taala dah pilih orang ini, maka dia akan bagi 3 tingkatan ilmu ni. Kalau kita cari pun memang tak dapat. Contohnya para wali Allah Taala, para wali-wali Allah kan, mereka mempunyai tingkatan ilmu yang tinggi, hakikat dan sebagainya. Darjat wali itu kan, kalau kita solat, kata ibadah, kita nak dapatkan tingkatan darjat wali ini tak betul lah niatnya. Kerana darjat wali ini ialah satu anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada mana-mana hamba yang dia nak. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam keadaan tanpa kita sedar, kita telah mencapai tingkatan wali tanpa kita sedar. Kenapa? Kerana anugerah Allah Ta'ala. Ada orang kadang dia cari siang malam ke petang, ibadah tunggal-tunggit. Kerana apa?
Kenapa kau ibadah kuat ni? Kerana aku nak jadi wali, nak jadi wali Allah. Sampai bila betul-betul dia tak akan dapat dikatakan wali itu. Kerana wali ini bukan satu benda yang dicari, bukan satu benda yang dicari, tapi satu anugerah Allah Ta'ala yang dia boleh bagi kepada mana-mana hamba-Nya yang Allah Ta'ala kehendaki. Faham kan? Kalau wali dalam bab nikah tu lain lah. Kan? Kita ada seorang anak perempuan, kita ada anak perempuan, dan anak itu anak kita yang betul. Dia nak bernikah, dia nak menikah dengan pasangan dia. Kitalah sebagai wali dia. So sesiapa yang ada anak perempuan, maka dia boleh jadi wali. Sesiapa yang tidak ada anak perempuan, dia tak boleh jadi wali. Kecuali kalau seandainya mungkin dia ada anak saudara ke, kan, ataupun anak buah ke nak nikah. Dia tak ada anak perempuan, tapi anak abang ataupun anak kakak ada anak perempuan. Sedangkan ayah kepada budak itu telah pun meninggal dunia. Contoh dah meninggal dunia. Okey? Dan bila dah cari wali-wali tak ada, kecuali dia saja jadi wali, maka orang tu barulah layak jadi wali. Okey? Baik. Kemudian tentang wajib meyakini dengan etikat yang jazam atau putus tu yang macam mana? Macam mana dikatakan sebagai seorang itu yakin dengan etikat yang jazam atau putus? Iaitu bahawa dia yakin bahawa Allah Ta'ala itu satu zat yang wajib berwujud. Dia yakin Allah Ta'ala itu satu zat yang wajib berwujud, wajib wujud. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak wujud. Mustahil Allah Ta'ala tidak wujud. Okay? Lawan wujud ialah Adam. Lawan wujud ialah Adam. Sifat wajib Allah Ta'ala ada 20. Antaranya yang pertama itulah wujud. Okay? Daripada 20 tu, wujud, kidam, sampailah mutakalimah sebagainya, kan? Okay? Kalau kita ikut selimbas, kita nampak macam wujud tu yang pertama. Wujud yang pertama, kidam yang kedua, muhalafatu ta'ala al-hawadis yang ketiga, qiyamu ta'ala binafsi yang keempat, wadani yang kelima. Kalau ikut urutan mana wujud yang pertama dulu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya tingkatan di antara 20 itu sebenarnya tak tahu yang mana satu dulu. Tak tahu yang mana satu. Jadi para ulama meletakkan wujud yang pertama supaya mudah kita nak hafal lah, nak tahu dia punya bilangan berapa. Tapi daripada sudut hakikat yang sebenarnya, kan, mana satu dulu pun tak dapat dipastikan. Kerana wujud kita apa semuanya tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Selagi mana ada Allah Ta'ala tu, selagi itulah ada wujud, selagi itu dah ada qiyam, mukhalafatu ta'ala bil hawa ini, qiyam ta'ala bin nafsi dan sebagainya. Jadi wajib kita meyakini bahawa dengan etika ijazah bahawa Allah Ta'ala itu satu zat yang wajib berwujud. Yang kedua, dia adalah esa daripada segi zat, sifat dan juga perbuatannya Allah. Yang pertama, kita yakin Allah Ta'ala itu wujud. Yang kedua, kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu esa ataupun tunggal, sama ada segi zat Allah, sama ada segi sifat Allah, dan juga perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah Ta'ala itu yang berbilang-bilang. Contohnya kudrat hanya satu kudrat saja hanya pada Allah. Tidak ada 2 kudrat ataupun 3 kudrat, mesti satu saja. Okey? Kemudian orang kata iradah, berkehendak. Iradah itu pun satu saja iradah yang ada pada Allah. Tidak ada berbilang-bilang iradah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu esa sama segi zat Allah, sifat Allah pun esa, dan juga perbuatan af'al, perbuatan Allah Ta'ala semuanya adalah esa. Faham kan? Mana esa ialah tunggal, dan esa adalah berbeza dengan satu. Esa berbeza dengan satu. Kenapa esa berbeza dengan satu? Kerana bila kita sebut satu, sudah tentu ada 2, ada 3 dan sebagainya. Okey? Sedangkan ada 2 dan 3 adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu lagi, kalau kita kata satu, bila kita sebut satu itu pun boleh dipecahkan lagi menjadi setengah-setengah, 1/2, 1/2. Dan satu juga boleh dipecahkan kepada 1/3, 1/3, 1/3. Boleh kan?
Kan? Kemudian satu juga boleh dipecahkan kepada 1/4. Satu juga boleh pecahkan kepada 1/6. 1/6. Dan satu juga boleh pecahkan kepada 1/8. Sedangkan zat Allah tidak boleh terpecah. Zat Allah Ta'ala tidak terpecah. Zat Allah Ta'ala Esa dan tidak boleh terpecah. Faham kan? Itu beza antara satu dengan Esa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak ada sekutu baginya. Mustahil ada sekutu bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala ada sekutu, tuan, kalau sebut Al-Quran itu, lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya pada dalam alam penciptaan alam ni terdapatnya ada dua Tuhan, nescaya akan hancur ataupun rosak alam. Akan rosak alam. Jadi Tuhan tidak boleh dua. Tuhan juga bukan sebagaimana yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam. Kerana Allah Ta'ala ini tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bermasa, tidak berzaman, tidak bermasa dan juga tidak berzaman. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala itu, orang kata Allah Ta'ala itu Esa, mana tenapi Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, tenapi Allah Ta'ala itu kata ada dua Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tenapi daripada berbilang pada zat Allah Ta'ala, sifat dari perbuatan Allah Ta'ala. Baik, kemudian hanya Allah sahajalah yang berhak diibadahkan. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang berhak kita menyembahnya. Kalau kita menyembah selain Allah Ta'ala, itu dikatakan satu bentuk syirik ataupun kezaliman. Satu bentuk syirik dan juga kezaliman. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu termasuk dalam kezaliman yang besar. Zalim ada banyak kategori, tuan-tuan. Pertama, zalim hamba kepada Allah, iaitulah dengan mensyirikkan Allah. Yang kedua, zalim hamba terhadap hamba. Manusia menzalimi hamba yang lain, manusia yang lain. Yang ketiga, zalim hamba terhadap dirinya sendiri. Zalim hamba terhadap dirinya sendiri. Okey, di antara tingkatan-tingkatan zalim itu, zalim yang paling besar dosanya kan ialah syirik kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada dia. Tapi kalau lain-lain itu masih lagi diampunkan Allah Ta'ala dengan syarat hamba tadi istighfar ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan? Kemudian dia bersifat dengan semua sifat kamalan, kesempurnaan, dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan mana-mana sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat-sifat naqais, kekurangan. Kemudian Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun benda yang boleh serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seandainya tentang manusia ini terbayang Allah Ta'ala ini macam cahaya, maka Allah Ta'ala bukan seperti cahaya. Kalau manusia ini terbayang Allah Ta'ala itu seperti angin, pun bukan. Kerana angin benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tetap ada dan tetap wujud. Kerana setiap benda dalam dunia itu kan, ada benda yang boleh dinampak dan ada benda yang boleh tak nampak. Apalagi bagi Allah. Apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala satu zat yang wajib wujud, yang kita tak nampak pun, tetapi dia ada. Samalah seperti contoh kalau kita merasakan angin. Angin nampak tak? Angin tak nampak. Tapi wujud tak angin? Angin wujud. Roh macam mana tuan-tuan? Roh ada tak? Ada. Selagi mana roh berada dalam badan seorang, maka badan dia hidup. Tapi kalau roh telah pun ditarik, nyawa telah ditarik oleh malaikat maut, maka jasad akan menjadi kaku. Jasad akan menjadi kaku. Bila dah kaku, dia tak boleh buat apa dah. Kan? Kita sepak ke, kita pukul ke, kita mengajar dan sebagainya, memang dia tak boleh membalas apa yang kita lakukan. Kenapa? Kerana roh itu dah tak ada daripada tubuh badan dia. So maknanya roh mainkan peranan, dan roh ini
sukar untuk bercerai tanggal daripada jasad ataupun tubuh badan manusia. Itu sebab tuan, apabila roh tadi ditarik oleh malaikat maut ketika dia seorang hamba tadi nak mati, sakaratul maut kan, bila roh tadi ditarik keluar oleh malaikat maut, kan, jasad tadi akan merasakan keberitaan yang sangat, sehingga ada yang nyatakan bahawa dipaparkan seperti dilipas dengan seribu bilas pedang, seperti dilipas ataupun dipukul dengan 1000 bilah pedang, kerana sakit sangat. Apabila malaikat tadi mencabut roh daripada tubuh badan manusia. Kenapa sakit? Kerana roh ni tuan, semenjak kita di alam jin lagi, roh dah ada dah. Jadi roh itu tidak bercerai tanggal daripada tubuh badan kita. Sekarang ni kita nak pisahkan roh tu, susah tak? Susah kan? Dia dah sebati dalam badan kita. Roh ni ke mana kita pergi pun dia akan pergi. Kita tidur ke, kita bermain bola ke, kita apa ke apa sebagainya, kita main golf ke, kita main hoki ke, kita main bowling ke, bowling ke, roh akan mengikut apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan, dia ikut ke mana saja. Dan bila sampai saat kematian, tuan, ini adalah satu suasana pemisahan yang besar dalam hidup roh tadi. Dalam hidup roh dia terpaksa berpisah ni, sedangkan dia dah bersama dengan jasad dia hamba tadi semenjak di alam janin ni. Bayangkanlah berapa lama tu, tiba-tiba malaikat maut nak pisahkan dia. Benganglah roh tadi kan, kenapa nak pisahkan aku ni? Aku dah sebati dalam hidup ni. Samalah seperti macam saka lah, pernah dengar kan saka atau jin yang masuk, yang kata yang masuk dalam tubuh badan seseorang. Kan? Ada yang kadang saka-saka yang duduk berpuluh tahun dalam badan orang tadi. Ada yang kadang jin tu kan, dia masuk hanya pada waktu-waktu tertentu saja dalam mana-mana tubuh badan seseorang yang dia nak masuklah. Kan? Jadi bagi roh, kata jin begini, bila kita nak pisahkan daripada tubuh badan seseorang tadi, susah tak tuan? Susah. Dia susah nak keluar. Kenapa? Kerana dia dah bersarang kat situ. Dia kata dia dah sonok kat sini dia tu. Dah sonok lah, tak nak keluar lah dia kata. Jadi orang yang meruqyah tadi, orang yang buat baca-baca untuk perawatan Islam kan, mereka akan cuba sedaya upaya memujuk syaitan atau jin tadi supaya dia keluar daripada tubuh badan seseorang yang dia dah duduk kat situ dah. Kalau dia dah lama duduk situ tu kan, dia susah. Malahan kadang-kadang dia menipu kita. Dia menipu kita depan dia. Nampak macam dia keluar daripada tubuh badan orang tadi, tapi dia tak keluar pun, masih ada kat situ lagi. Bila depan perawat tu, dia bukan main lagi, dia kusyuk kan, dia diam je depan perawat tadi. Tapi bila dia dah balik rumah tu kan, siaplah dia kacau orang tu. Dia balik rumah, dia kacau orang perempuan tadi. Kadang biasa yang kena dia perempuan lah, kerana perempuan ni dia punya emosi dia kadang tak stabil perempuan ni. Satu lagi, perempuan ni dia bersifat jiwa dia lemah. Memang sangat mudahlah jin, syaitan dan sebagainya mengganggu perempuan ni. Dan perempuan kadang-kadang dia ada period dia tak menentu dan sebagainya kan. Jadi sangat mudah bagi mereka. Jadi itu tak ada di kalangan jin tu, dia memang duduk kat situ, suka dia. Dia dah lama kat situ, jadi susah nak buang. Maknanya kena buat rawatan, orang kata banyak kali buat rawatan, barulah dia akan keluar daripada tubuh badan seseorang yang dia dah kacau tadi lah. Tapi hanya sekadar sekali, kemungkinan besar dia pun kadang-kadang pandai juga jin ni. Dia buat soleh kan. Dia buat soleh, bila dia baca ruqyah tu buat soleh kan, diam dia. Dia ingat kan dia dah keluar. Dia ingat dah keluar tu kan, tapi tak keluar lagi. Bila dah balik rumah tu, dia kacau lagi perempuan tu. Dah mengacau. Datang perawatan dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan, wajib juga ke atas mukallaf mengetahui bahawa termasuk dalam simpulan iman, aqaidul iman ialah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, al-wajibatu lahu, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, al-mustahilatu lahu, dan sifat-sifat yang bagi Allah iaitulah al-jaizatu fi haqqihi. Al-jaizatu fil haqqi. Okey. Kenapa dia namakan tuan aqaidul iman?
Kenapa dikatakan aqaidul iman? Kerana dikatakan aqaidul iman ini kerana aqaid ini maksudnya simpulan. Aqaid ini maksudnya simpulan iman. Ibarat yang paling mudah kepada makna simpulan ini ialah kalau seandainya seseorang itu dia nak panjat tali. Seorang itu nak panjat tali kan. Bila seorang itu nak panjat tali, nak naik kepada bangunan tinggi, dia akan menggunakan tali. Ini bukan tangga tapi tali. Kalau seandainya kita tak ikat tali itu untuk menjadikan seperti bubul tadi, maka kalau kita naik atas tali, kemungkinan besar kita akan jatuh, mudah jatuh. Jadi kalau seandainya tali itu kita ikat, ikat simpulan pertama, kemudian ke atas tali itu lagi kita ikat lagi simpulan, atau lagi kita pusing ikat lagi simpulan tadi. Jadi senang kan kalau kita nak bergayut tali itu. Senang kan? Sebab apa? Ada banyak simpulan-simpulan lah. Jadi yang di bawah tali itu sama seperti kufur ke munafik ke kan, itu bawah daripada tali tadi. Tali itu diperumpakan seperti simpulan-simpulan iman. Jadi kalau banyak simpulan iman tu, maka mantap dan kuatlah kita punya akidah juga pegangan kita. Kalau simpulan tu tak banyak, tu yang kadang-kadang mudah jatuh bawah. Mudah jatuh bawah. Selolot, setelah kita selolot kan naik, lepas tu ke bawah, naik, jatuh bawah. Kenapa? Kerana tidak ada tempat untuk kita nak berpijak. Tidak ada simpulan. Kalau ada simpulan tu, kita boleh pijak di situ, boleh. Kemungkinan lama 1 jam kita berpijak situ pun boleh lagi. Kenapa? Kerana ada tempat kaki kita untuk berpijak. Kalau tak ada simpulan, susah tak? Susah. Paling tidak pun mungkin kita boleh bergayut dalam 10 minit lah. 10 minit. Lepas 10 minit kan kita pun jatuhlah ke bawah. Kita katakan sebagai simpulan iman. Baik, kemudian makna wajib, makna mustahil dan juga makna harus. Apakah dia katakan sebagai wajib? Adakah wajib ini sama dengan wajib dalam fiqh? Dalam fiqh pun ada wajib kan? Wajib, haram, makruh, mubah, harus. Dalam tauhid adakah sama makna wajib dalam tauhid dengan makna dalam fiqh? Tidak. Kalau wajib dalam fiqh, sesuatu benda yang kalau kita buat dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan maka kita berdosa. Betul tak? Itu wajib dalam fiqh. Sekarang ni wajib dalam tauhid. Wajib dalam tauhid maksudnya ma la yakmilu ittifaq. Satu benda yang tidak boleh menerima ternafi. Satu benda yang tidak boleh menerima ternafi. Maksudnya nak tak boleh tidak mesti ada. Tak boleh tidak mesti ada. Itu dikatakan sebagai wajib dalam fiqh. Dalam tauhid. Kemudian apakah makna mustahil dalam tauhid? Makna mustahil dalam tauhid pula ma la yakmilu subut. Ma la yakmilu subut, satu benda yang tidak menerima subut ataupun satu benda yang tidak menerima ada. Dan yang ketiga harus. Apa makna harus pada segi tauhid? Ma yakmilu subut wan intifa. Satu benda yang boleh menerima subut ada, dan satu benda yang boleh menerima tidak ada. Satu benda yang boleh menerima tidak ada, antara ada dengan tidak ada, itu dikatakan sebagai harus. Okey, jadi maknanya tuan-tuan, harus ataupun wajib dalam fiqh adalah berbeza dengan harus dan wajib dalam tauhid. Kalau wajib dalam fiqh, satu benda yang kalau kita buat apa pahala, kita tinggalkan dosa. Betul tak? Kalau harus dalam fiqh pula, harus ni maknanya sama kita boleh buat, orang kata buat pun tak apa pahala dan tak buat pun tak berdosa. Betul tak? Kita kata harus. Berbeza dengan harus dalam ilmu tauhid. Faham kan? Okey, cukup sekadar tu pembahasan malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tambih. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Akan saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada tak? Kitab ni berapa orang yang ada? Kitab ni Kitab ni berapa orang yang ada? Seorang kan hari tu yang ada seorang tu. Dia seorangnya. Yang lain tak beli ya? Belilah. Dia ada yang kulit tebal, ada yang kulit nipis.
Okey. Jadi sebaik-baiknya kalau kita mengaji ni ada kitab begitu. Jangan kadang-kadang guru buat kitab, mengengkeh guru buat kitab. Anak pergi pelenggang kangkung kan. Pelenggang kangkung ni datangan. Guru pula yang biaya nak mengajar. Tuan-tuan. Kat sini tak ramai lah. Tapi tempat lain saya mengajar ramai penuh. Kalau masih Ar-Radah tu kan, masih Ar-Radah tu kalau saya mengajar tu penuh. Semua boleh katakan semua ada kitab. Semua ada kitab. Kat situ mengaji sifat kata hakikat beriman kepada Allah dan juga kitab sifat solat Nabi. Sifat solat Nabi yang sahih. Dua kitab yang dia mengaji ya. Ada kata memang ramailah memang situ. Tuan-tuan sini pun kan carilah kawan-kawan lain, ajak-ajaklah datang kan, ngaji sama-sama juga. Bukannya bayar pun, tak bayar, free je, duduk kan. Bukan perlu orang kata kena bayar dengan ustaz, dengan ustazah ke ataupun tak perlu kan. Pendatang ngaji duduk Pak buat kitab insya-Allah. Yang penting usaha. Baik ya. Kau sekadar tu pengajian kita insya-Allah akan sambung lagi. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbal halalan barakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi ma'rifatika wa arifin. Allahumma salli ala Allahumma ijma'na hadza